اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini pada siri yang ke-44 daripada bacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Daripada bulan Januari hingga Mei, kita telah berjaya mengkhatamkan Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam lebih daripada 200 siri. Dan kali ini kita sedang dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Kita telah berada pada riwayat 455 secara keseluruhan. Masih lagi berkenaan tentang Kitabul Iman pada subtopik, pada tajuk berkenaan tentang Babu isbati ru'yatil mu'minin fil akhirati rabbahum, bahawa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini adalah pandangan majoriti para ulama. Baca riwayat 455, baca sanad dia terus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan fi zaman Rasulillah, bahawa sesungguhnya ada beberapa orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal nara rabbana, adakah kami boleh melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Qala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, bahkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, hal tudaruna fi ru'yati syamsi, adakah kamu bersesak-sesak ataupun adakah kamu beroleh mudarat pada melihat matahari, bizahirah, pada waktu siang, sahwan, pada hari yang terang, laisa ma'aha sahabun, dan pada waktu itu tidak ada sebarang awan. Kenapa Nabi SAW memberi perumpamaan melihat Allah dengan melihat matahari dan bulan? Kita telah baca semalam pada muka surat. Kita telah baca pada muka surat yang ke-218. Dua muka surat sebelum ini, kata para ulama, persamaan hanyalah pada yang pertama, tidak bersesak-sesak. Manusia semuanya boleh nampak matahari dan bulan. Tashbih yang kedua adalah daripada sudut pada waktu itu tidak ada keraguan. Manusia yang nampak matahari dan bulan tahu ini adalah matahari dan bulan. Begitulah juga orang-orang beriman ketika mana melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika mana persamaan daripada sudut, tidak ada percanggahan pendapat, maka pada waktu itu semua akan setuju bahawa inilah matahari dan bulan. Maka begitu juga orang-orang beriman bila melihat Allah, mereka tidak akan bercanggah pendapat, mereka tidak akan ada keraguan, dan pada waktu itu mereka tidak perlu bersesak-sesak kerana mungkin tak nampak, tak dapat tengok, tak dapat lihat dan sebagainya. Maka kata para ulama, tashbih adalah daripada sudut ini, daripada sudut ini, bukanlah daripada sudut nak menyamakan Allah pada waktu itu dengan makhluk dan sebagainya. Baca. Begitu juga Nabi bersabda, wahal tudaruna, adakah kamu merasa mudarat ataupun bersesak-sesak ketika mana melihat bulan Lailatul Badar, pada malam bulan purnama, sahwan, ketika mana jelas malam tersebut tidak ada bersama dengannya sebarang awan. Tak ada, semua orang bila nampak bulan akan nampak dengan jelas. Begitulah juga dengan matahari. Nak menunjukkan manusia bila bakal melihat Allah pada hari kiamat kelak,
penglihatannya jelas, tidak ada keraguan dan seumpamanya. Maka mereka berkata, bahkan tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, ma tudaruna, tidaklah kamu merasa mudarat, ataupun terjemahannya, tidaklah kamu bersesak-sesak pada melihat Allah pada hari kiamat, illa, kecuali sebagaimana kamu merasa sesak-sesak pada melihat salah satu daripada keduanya. Maksudnya seperti mana tidak merasa bersesak-sesak, tidak merasa mudarat melihat matahari dan bulan, begitulah juga ketika mana melihat Allah pada hari kiamat kelak. Sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamah", apabila berlakunya hari kiamat, "Azzana muazzin", maka akan ada suatu suara yang menyeru. Ini adalah sebagai ujian untuk orang-orang beriman. Maka sabda Nabi SAW, maka suara tersebut akan menyeru, liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud, hendaklah setiap golongan pada waktu itu mengikuti apa yang ia telah sembah di dunia. Fala yabqa ahadun, maka tidak berbaki seorang pun yang pernah menyembah selain daripada Allah, daripada berhala, wal ansab, patung-patung, illa yatasaqatun, kecuali mereka akan berjatuhan ke dalam api neraka. Sabda Nabi SAW, hatta idza lam yabqa, sehingga tidaklah berbaki pada waktu itu kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, min barrin, daripada orang-orang yang taat, wa fajirin, bahkan pendosa, wa ghubbari, dan saki-baki daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang ini mereka kekal berada di situ. Sebab ini adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat pada waktu itu, amalan baiknya lebih banyak daripada maksiat dan dosa. Ada juga yang pendosa pun ada di situ. Dan ada juga saki-baki ahli kitab yang pada waktu itu masih berada di situ. Maka bagaimana Allah nak memisahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani daripada kelompok orang beriman? Sabda Nabi, fayud'al yahudu, maka akan dipanggil golongan Yahudi, fayuqalu lahum, maka ditanya kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apakah yang pernah kamu sembah di dunia? Maka orang-orang Yahudi menjawab, kunna na'budu Uzaira, kami pernah menyembah Uzair, dan Uzair itu adalah ibn Allah, adalah anak Allah. Maka sebahagian orang Yahudi, mereka menyembah Uzair dan mereka anggap Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu telah melakukan pembohongan. Uzair bukanlah anak Allah. Mattakhadallahu min sahibah, Allah tidak menjadikan untuk dirinya sebarang pasangan, wala walad, dan tidak pula anak. Famadza tabghun, kemudian ditanya, apakah yang kamu mahu sekarang ini? Qalu, mereka menjawab, atishna, kami sedang berada dalam keadaan dahaga, wahai Tuhan, faskina, maka berilah kami minum. Fayusharu ilaihim, maka ditunjukkan kepada mereka dalam kurungan arah neraka. Maka pada waktu itu dikatakan kepada mereka, ala ataridun, adakah pada ala taridun, mengapa kamu tidak pergi ke arah sana? Ala, maka ditunjukkan ke arah neraka, dan pada waktu itu dikatakan kepada mereka, ala taridun, mengapa kamu tidak pergi ke arah sana? Fayuhsyaruna ilan nar, maka mereka akan dikumpulkan untuk dibawa ke neraka. Ka'annaha, dan akan digambarkan bagi mereka neraka sebab mereka sangat dahaga. Sarabun, adalah seperti pada waktu itu fata morgana. Apakah maksud fata morgana? Mereka nampak pada waktu itu api neraka yang menjulang-julang, bagaikan pada waktu itu tempat yang ada air. Sebab mereka dah sangat dahaga. Maka bagaimanakah keadaan api neraka yang menjulang-julang? Nabi berikan perumpamaan dan bayangan. Ka'annaha, dan sesungguhnya api neraka itu sarabun, ka'annaha sarabun, seolah-olah neraka itu adalah fata morgana, tetapi hakikatnya yahtimu ba'duha ba'da, api neraka memakan ataupun membinasakan sebahagiannya akan yang lain. Pada waktu itu keadaan api neraka begitu dahsyat yang Nabi gambarkan hakikat dia. Maka pada waktu itu api tersebut memakan antara satu sama lain. Maka orang-orang Yahudi yang telah menjadikan Uzair anak Allah, yang telah menyekutukan Allah, fayatasaqatuna finnar, mereka akan berjatuhan dalam neraka. Al-'iyazu billah.
Thumma yud'an nasara, maka dipanggil pula saki-baki orang Nasrani yang masih berada dengan orang beriman. Maka ditanya kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apakah yang pernah kamu sembah di dunia? Mereka berkata, kami telah menyembah Masih, dan Masih iaitu Nabi Isa adalah anak Allah. Maka inilah yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Sebahagian besar daripada orang-orang Nasrani mendakwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu berdusta, Al-Masih Nabi Isa bukanlah anak Allah. Mattakhadallahu min sahibah, Allah tidak pernah menjadikan untuk dirinya pasangan, wala walad, dan tidak pula anak. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, madza tabghun, apakah yang kamu mahu sekarang ini? Maka mereka berkata, kami dahaga, wahai Tuhan kami, faskina, maka berilah kami minum. Maka dikatakan kepada mereka, maka berkata, bersabda Nabi SAW, fayusharu ilaihim, maka ditunjukkan kepada mereka, dalam kurungan, ditunjukkan kepada mereka arah ke neraka. Maka dikatakan kepada mereka, ala taridun, mengapa kamu tidak pergi ke arah sana? Ala taridun, mengapa kamu tidak pergi ke arah sana? Maka fayusharuna ila jahannam, sabda Nabi SAW, mereka akan dikumpulkan untuk dibawa ke neraka, al-iyadzubillah. Dan pada waktu itu neraka, gambarannya sabda Nabi, ka'annaha sarab, mereka nampak api yang menjulang itu seperti fata morgana, kerana tersangat-sangat dahaga. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Ustaz Anwar, jazakumullah khairah. Terima kasih juga Ais Kosong. Terima kasih sahabat-sahabat lain yang telah berikan gift Zen 1414. Terima kasih banyak-banyak semua. Maka kita sedang baca hadis-hadis Sahih Muslim bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka mereka akan melihat pada waktu itu neraka adalah seperti fata morgana, iaitu gambaran adanya air tapi sebenarnya tidak ada air di situ. Maka kerana tersangat dahaga. Namun pada waktu itu apakah realiti api neraka yang menjulang-julang? Sabda Nabi, yahtimu ba'duha ba'da. Api neraka pada waktu itu saling memakan, membinasakan antara satu sama lain. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lihat pada baris yang ketiga, yahtimu ba'duha ba'da. Apakah maksud dia? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fa ma'nahu li shiddati ittiqadiha wa talatumi amwajil habiha. Kerana pada waktu itu apinya yang menjulang, yang diumpamakan bagaikan lautan ombak. Pada waktu itu api dia menjulang tinggi. Maka pada waktu itu digambarkan dengan yahtimu, yang memberi makna al-kasru wal-ihlak, membinasakan. Api itu saling membinasakan di antara satu sama lain. Maka sabda Nabi SAW, fayatasaqatun, maka saki-baki daripada golongan Nasrani akan berjatuhan di dalam neraka. Sabda Nabi SAW, bila telah dipisahkan akan golongan orang-orang beriman, sama ada yang taat ataupun yang melakukan dosa. Dalam hadis yang kita bacakan semalam, termasuklah juga golongan munafikin yang masih cuba bersembunyi bersama dengan golongan orang-orang beriman. Maka pada waktu itu Allah telah pisahkan dengan saki-baki golongan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW bersabda, hatta idza lam yabqa, sehingga apabila tidak berbaki kecuali orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, min barrin, daripada kalangan mereka yang taat, wa fajirin, dan pendosa, atahum rabbul alamin. Kita dah sebut bahagian ini bahawa Allah melakukan tajalli, menzahirkan pada waktu itu zatnya adalah sebagai salah satu bentuk ujian terhadap orang-orang beriman. Dan Nabi pun terangkan bab ini nak menunjukkan kepada kita orang-orang beriman tidak ada keraguan apabila melihat Allah. Sebab itu dalam riwayat bila kali pertama berlakunya tajalli, ataupun sebahagian menyebut para malaikat yang datang, dan pada waktu itu para malaikat berkata mereka adalah Allah sebagai ujian untuk orang beriman. Maka orang beriman menafikan, ini bukan Allah seperti mana yang kami pelajari dan tahu. Dan bila kali kedua Allah menzahirkan zatnya
barulah orang beriman pada waktu itu percaya. Nak menggambarkan kepada kita dalam hadis riwayat ini bahawa orang beriman mereka tidak ada keraguan bila melihat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Nabi berikan perumpamaan, manusia tidak ragu ketika mana melihat matahari dan bulan. Mereka tidak ragu. Maka bila kali pertama mereka diuji, mereka kata ini bukan Tuhan kami. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahum rabbul alamin. Ata maksudnya pada waktu itu mereka telah melihat. Atahum bermaksud ar-ru'yah. Atahum maka telah zahir kepada mereka Tuhan semesta alam fi adna surah, pada sifat yang bukan daripada sifat yang diketahui padanya orang-orang beriman. Allati ra'uhu fiha diterjemahkan sebagai pada sifat yang mereka tahu. Maka pada waktu itu dikatakan kepada mereka, famadza tantazirun, apa yang kamu masih sedang tunggu? Tatba' telah mengikuti setiap orang akan apa yang mereka telah sembah. Apa mereka telah sembah. Apa qalu, maka mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami tidak mengikuti mereka kerana di dunia dulu kami telah berpisah dengan mereka. Kami tak mengikuti mereka. Faraqna nas, kami telah berpisah dengan manusia. Fid dunya, di dunia. Afqara ma kunna ilaihim, dalam keadaan yang kami lebih memerlukan mereka, maka sekarang ini kami tak bersama dengan mereka. Apakah maksud kami faraqna an-nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim? Maka lihat pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, makna qaulihim at-tadarru' ila Allah, mereka pada waktu itu menjelaskan kepada Allah ketika mana Allah bertanya, kenapa kamu tidak ikut orang-orang lain yang telah mengikuti sembahan mereka? Maka mereka pada waktu itu telah berkata bahawa wafaraku fid dunya, mereka telah memisahkan diri daripada golongan yang telah mensyirikkan Allah di dunia. Dan pada waktu itu wafaraku min qarabatihim, mereka telah memisahkan diri daripada hatta keluarga mereka. Dalam keadaan di dunia dulu, kanu yahtajuna fi mu'ayishihim, mereka sebenarnya memerlukan orang-orang yang telah mensyirikkan Allah ini untuk urusan kehidupan, untuk urusan dunia. Maka mereka telah sanggup berpisah dengan mereka kerana nak menjaga keimanan mereka, seperti mana yang telah para sahabat lakukan dengan hijrah dan sebagainya. Maka pada waktu ini mereka tidak mengikuti golongan tersebut. Sebab itu kita faham terjemahan dia, wahai Tuhan kami, faraqna nas, kami telah berpisah dengan manusia, fid dunya, di dunia, afqara ma kunna ilaihim, dalam keadaan pada waktu itu kami sangat memerlukan mereka. Maka bagaimana sekarang kami perlu untuk mengikut mereka? Walam nusahibuhum, dan kami tidak bersama dengan mereka. Maka sebab itu suara tadi akan berkata, ana rabbukum, sebenarnya akulah Tuhan kamu. Maka orang-orang beriman akan berkata, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah daripada kamu. La nusyriku billahi syai'a, kami tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mereka mengulanginya sebanyak 2 ataupun 3 kali. Pada waktu itu mereka tak percaya itu adalah Allah. Maka ini yang Nabi nak cuba sampaikan kepada kita. Orang-orang beriman, apabila mereka melihat Allah, mereka tidak ada keraguan. Cuma sabda Nabi SAW, pada waktu itu adalah waktu yang sukar. Pada waktu itu adalah waktu yang dahsyat. Kita dah belajar dan kita bakal belajar. Sebenarnya penantian di Padang Mahsyar adalah penantian yang sangat-sangat lama. Penantian yang sangat-sangat lama. Nanti kita akan belajar dalam kitab Bab Syafa'ah tentang penantian tersebut. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, disebabkan ujian seperti ini, hatta inna ba'dahum, sehingga sesungguhnya sebahagian daripada orang beriman, la yakadu, hampir-hampir, an, untuk, yanqaliba, untuk berpatah balik daripada kebenaran. Pada waktu itu mereka nak ikut orang-orang lain yang telah mengikut sembahan mereka, apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Maka pada waktu itu mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hampir-hampir untuk berubah situasi dan keadaan mereka. Kerana pada waktu itu ujian yang sangat-sangat
berat, situasi yang sangat-sangat sukar. Fayaqul, maka pada waktu itu Allah akan bertanya, hal bainakum wa bainahu ayah fata'rifuna, adakah kamu mempunyai satu tanda yang kamu akan kenal apabila melihat Allah? Maka orang-orang beriman akan menjawab ya. Maka di sinilah berlaku ujian seterusnya. Dan pada waktu ini maka dipisahkan orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik selama ini mereka cuba bersembunyi dengan golongan orang beriman sebagaimana mereka bersembunyi di dunia. Maka bila berlakunya ujian seterusnya, maka mereka akan dipisahkan daripada orang-orang beriman. Apakah ujian dia? Maka digambarkan dalam hadis dan juga digambarkan di dalam ayat yang ke-42 daripada suratul Qalam dalam Al-Quran dengan kashfus saq. Maka as-saq terjemahan biasa adalah betis. Dan di sini kadang-kala berlaku salah faham bila seseorang itu dia terjemah word by word, maka pada waktu itu dia terjemahkan kashfus saq sebagai pada waktu itu al-iyadzubillah, Allah telah menyingkap betis. Al-iyadzubillah, Allah pada waktu itu tidak sama dengan makhluk. Pada waktu itu laisa kamitslihi syai'. Maka sebenarnya as-saq seperti yang diterjemahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Kita boleh lihat pada baris yang daripada atas 2, 4, 6, 8, 10, 13. Pada baris yang ke-13, wa fassara Ibn Abbas wa jumhur ahli lughah, majoriti para ulama bahasa dan juga Abdullah bin Abbas telah menterjemahkan as-saq huna dengan maksudnya syiddah, kedahsyatan huru-hara. Maka diterjemahkan dengan terjemahan syiddah, ay yukshafu an syiddah wa amrin mahul wa hadha mathal tadribuhu al-arab. Dan perkataan ini orang Arab biasa guna. Sebagai contoh, orang Arab akan guna dengan perkataan qamatil harbu ala saq. Perang telah tiba pada waktu huru-hara, pada waktu kemuncaknya. Maka as-saq bukanlah diterjemahkan sebagai betis sahaja. Itu terjemah biasa, tetapi diterjemahkan di sini dengan kedahsyatan huru-hara. Maka firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang berikut untuk mengasingkan orang munafik daripada kalangan orang beriman. Maka firman Allah, dan kita pun boleh baca dalam suratul Qalam pada ayat yang ke-42, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud. Maka pada waktu itu fala yastati'un. Maka ketika mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukshafu an saq, maka telah disingkapkan daripada pada waktu itu kedahsyatan huru-hara hari kiamat, yang mana tak digambarkan dalam hadis apakah huru-hara yang bakal berlaku. Maka pada waktu itu akan disingkapkan kedahsyatan huru-hara di hadapan orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman bila melihat perkara tersebut, maka mereka pada waktu itu telah fala yabqa man kana yasjudu lillah, maka tidaklah berbaki seorang pun yang pernah sujud kepada Allah min tilqa'i nafsi, dengan ikhlas, illa adzinallahu lahu bisujud, kecuali Allah akan izinkan mereka untuk sujud. Wala yabqa man kana yasjudu tiqa'an, dan tidaklah berbaki seseorang yang disujud kerana ego, wariaan, menunjuk-nunjuk, illa ja'alallahu, kecuali Allah akan menjadikan zahrahu, belakangnya, tabaqatan wahidah, menjadi satu lapisan lurus. Dia tak boleh pada waktu tu nak bongkokkan badan dia. Maka pada waktu ini terpisahlah orang-orang beriman daripada orang-orang munafik. Dan inilah juga antara maksud Allahu yastahzi'u bihim, sebagaimana dekat dunia mereka telah pada waktu itu mempermain-mainkan orang beriman dengan menyembunyikan kemunafikan. Maka pada waktu ini di hari kiamat mereka dilayan seperti itu. Mereka sangka mereka dah selamat. Bila orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, penyembah segalanya pada waktu itu telah masuk ke tempat masing-masing, maka mereka sangka mereka dah selamat. Maka bila disingkapkan kedahsyatan hari kiamat sebagai salah satu tanda untuk orang yang beriman untuk sujud,
mereka tak boleh sujud. Maka belakang mereka dijadikan satu lapisan, maka mereka tidak boleh bongkokkan badan mereka. Thumma yarfa'una ru'usahum. Minta maaf, sebelum tu, kullama arada, setiap kali golongan munafik pada waktu tu nak sujud, kharra ala qafah, dia akan terjatuh tersungkur pada tengkuknya. Thumma yarfa'una ru'usahum, kemudian orang-orang beriman akan mengangkat kepala mereka, wa qad tahawwala fi suratihi, dalam keadaan Allah telah menzahirkan zatnya pada sifat yang mana orang beriman mengenali Allah pada kali pertama. Maka Allah pada waktu itu telah menzahirkan, tajallikan zatnya. Maka orang beriman kenal, inilah Allah, inilah Tuhan kami. Faqal, maka Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Fayaqulun, maka pada waktu itu orang beriman menjawab, anta rabbuna, dikaulah Tuhan kami. Maka daripada sini kita nampak dua ujian besar yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Yang pertama adalah pada waktu itu Allah akan menzahirkan zatnya, ataupun sebahagian para ulama menegaskan malaikat yang akan datang pada keadaan yang pada waktu itu sebagai ujian untuk orang beriman bahawa ini adalah Allah, dan orang beriman akan menafikan. Namun ada sebahagian yang hampir-hampir pada waktu itu kerana beratnya ujian, pada waktu itu kembali dan berpatah balik daripada kebenaran. Ujian yang kedua adalah kashfus sak, akan ditunjukkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Maka pada waktu itu dipisahkan orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Jelas ke jelas? Kemudian sabda Nabi SAW, summa yudrabul jisru ala jahannam, akan dibentangkan titian sirat di atas api neraka. Maka akan dibentangkan titian sirat dan pada bawahnya adalah neraka. Wa tahillu syafa'ah, dan pada waktu itulah diizinkan untuk syafaat. Nanti kita akan baca hadis-hadis dan riwayat berkenaan tentang syafaat selepas tajuk ini. Wa yaqulun, dan pada waktu itu mereka berkata, dalam riwayat semalam kita dah belajar yang akan berkata ini adalah para rasul dan para nabi. Apakah yang mereka akan doakan? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkan kami. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, wa mal jisru, apakah itu jambatan wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, dahdum mazillah. Dahdum mazillah, baris yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, waddahdu wal mazillah bimakna. Kedua-dua perkataan ini memberi makna yang sama. Maka sabda Nabi, dahdun mazillah, ianya adalah tempat kebanyakan orang akan tergelincir. Fiha, pada titian sirat ini, khatatif, adanya besi-besi pencakar, wakalalib, adanya pencangkuk-pencangkuk, wahasakun, dan ianya adalah seumpama pokok sa'dan. Nanti kita akan baca perkataan sa'dan pada baris bawah. Hasak bermaksud pokok berduri. Nanti boleh search Google perkataan sa'dan. Maka ianya adalah satu pokok yang mana duri dia lain daripada yang lain. Yang mana dia punya duri pada pokok tersebut, ataupun pada ranting pokok tersebut, dia punya duri pada waktu itu pada satu tempat ada banyak duri. Ada banyak duri. Maka sabda Nabi, ianya adalah umpama hasak, iaitu dalam bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai tribulus, 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 pokok tribulus. Maka pada waktu sabda Nabi kepada para sahabat, ianya adalah seperti pokok sa'dan, takunu binajd, yang berada di Najd, fiha, pada pokok tersebut, syuaikah, ada duri-duri kecil yang banyak. Maka pada waktu itu Nabi gambarkan kepada para sahabat bentuk pencakar, pencangkuk, dan juga pada waktu itu duri-duri yang ada pada peralatan-peralatan yang datang daripada bawah jambatan, kerana bawah jambatan adalah neraka. Maka Nabi SAW gambarkan kepada kita, kepada para sahabat, supaya mudah faham cabaran yang bakal dilalui untuk orang yang perlu melewati titian sirat. Maka sabda Nabi, apakah itu hasak? Yuqalu lahu sa'dan, ianya adalah pokok sa'dan. Maka sabda Nabi SAW, gambaran orang beriman yang melewati
akan titian sirat, fayamurrul mu'min, maka orang beriman akan melewati akan titian sirat bergantung kepada amalannya, katarfil ain, ada yang laju seperti kerelipan mata. Dia kelip je mata, dah ada dekat seberang sana, kerana iman dia yang kuat. Ada yang pada waktu itu lajunya kalbarq, seperti kilat. Ada yang akan menyeberangi seperti angin, ada yang akan menyeberangi seperti burung terbang, ada yang akan menyeberangi ka'ajawidil khail, seperti kuda yang berlari laju, warrikab, ada yang menyeberangi seperti unta. Maka sabda Nabi SAW, ada 3 golongan ketika mana melewati titian sirat. Yang pertama, fanajin, golongan yang selamat, musallam, dalam keadaan tanpa cedera dan luka. Dia tak ada. Pada waktu itu, pencakar dan pencangkuk pada waktu itu tidak mengganggu dia. Inilah orang-orang yang pada waktu itu kerana amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya, lalu Allah ampunkan pada waktu itu amalan buruk dia. Golongan yang kedua, wa makhdush, golongan yang berjaya menyeberangi titian sirat namun terluka tubuh badan dia, mursal, namun terlepas. Dia terlepas tetapi badan dia penuh dengan luka, kena cari dengan pencangkuk besi, kena cari pada waktu itu dengan pencakar besi, kena cari dengan hasad yang pada waktu itu berduri, maka dia terlepas, namun pada waktu itu ada luka pada badan dia. Dan yang ketiga sabda Nabi, wa makdusun, ada satu golongan yang akan tercampak di dalam neraka ketika mana dia menyebaring di titian sirat. Ada yang terjatuh, ada yang akan disambar oleh pencangkuk dan pencakar besi ini, al-iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Sabda Nabi SAW, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sehingga apabila orang-orang beriman terlepas daripada neraka. Sabda Nabi, fawalladhi nafsi biyadi, maka demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, ma min ahadin minkum, tidak ada seorang pun daripada kamu, bi asyaddi munasyadah, pada waktu itu begitu bersungguh-sungguh munasyadah, meminta lillahi, kepada Allah, fi istifa'il haqqi minal mu'minin, dalam pada untuk dia menunaikan hak, menunaikan tuntutan, menunaikan tanggungjawab kepada orang beriman. Ini syafaat. Maka pada waktu itu orang yang dah selamat, dia akan bersungguh-sungguh minta tolong dengan Allah pada hari kiamat, li ikhwanihim, untuk teman-temannya, allazi finnar, yang telah terjatuh dalam neraka. Yaqulun, pada waktu itu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, kanu, kawan-kawan kami yang jatuh dalam neraka, yasumuna ma'ana, mereka berpuasa dengan kami, wa yusalluna, mereka solat bersama dengan kami, wa yahujjun, mereka buat haji dengan kami. Maka ini adalah gambaran syafaat. Kan tadi kita dah baca, wa tahillu syafa'ah, Allah dah izinkan syafaat. Maka ada orang yang pada waktu itu terjatuh, maka teman-teman mereka pada waktu itu akan minta izin dengan Allah untuk mereka dibenarkan memberi syafaat kepada teman-teman mereka yang telah terjatuh dalam neraka. Fayuqalu lahum, moga-moga kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Lalu kalaulah kita terjatuh dalam neraka, al-iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, maka teman-teman kita akan selamatkan kita. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada orang-orang beriman yang telah berjaya menyeberangi titian sirat dan selamat, dikatakan kepada mereka, akhriju, keluarkanlah kamu, man araftum, siapa pun yang kamu kenal, fatuharramu suwaruhum, maka akan diharamkan api neraka untuk membakar tubuh-tubuh orang-orang yang nak diselamatkan daripada neraka ini. Fayukhrijun, maka orang-orang beriman akan mengeluarkan teman-teman mereka lain yang beriman, namun dosa mereka lebih banyak daripada kebaikan. Khalqan kathira, satu jumlah yang banyak. Qad akhadatin naru, dan pada waktu itu api neraka telah membakar, ila nisfi saqai, sampai pertengahan betis. Maka pada waktu itu berjaya diselamatkan, tetapi api neraka pada waktu itu telah membakar sampai ke pertengahan betis teman-teman mereka. Sabda Nabi SAW, wa ila rukbatai, dan ada yang api neraka telah bakar sampai kepada lututnya.
Kemudian orang-orang beriman akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Tidak ada seorang pun yang berbaki daripada orang yang kamu izinkan untuk kami mengambilnya, daripada kawan-kawan dan teman kami. Fayaqul, maka Allah berfirman, irji'u, kembalilah kamu ke neraka. Faman wajadtum, maka sesiapa pun yang kamu kenal dan kamu dapati pada hatinya mithqala dinar, kadar 1 dinar, min khairin, daripada amalan baik. Adapun iman semua orang ada, cuma orang-orang beriman hanya diberikan kebenaran untuk mengeluarkan orang-orang yang melakukan amalan baik dulu. Cumanya mereka dimasukkan ke dalam neraka kerana amalan maksiat mereka lebih banyak daripada kebaikan, dan mereka tidak bertaubat daripada maksiat tersebut. Maka min khairin di sini bermaksud amalan baik, bukanlah iman. Sebab itu kita boleh lihat pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11 daripada bawah. Kata Qadi Iyad, maka maksud daripada al-khair di sini adalah syai'un zaidun ala mujarradil iman, sesuatu amalan baik yang sedikit pada waktu itu selain daripada iman. Maka pada waktu itu orang beriman diperintahkan untuk keluarkan daripada neraka seseorang yang ada amalan baik walaupun kadarnya sebesar 1 dinar. Fa akhrijuh, maka firman Allah, keluarkanlah kamu. Inilah syafaat. Maksudnya orang beriman pada waktu itu akan keluarkan teman-teman mereka dan orang beriman lain yang ada amalan yang kecil, amalan yang sedikit. Fayukhrijun, maka mereka akan keluarkan jumlah yang besar. Kemudian pada waktu itu mereka berkata, wahai Tuhan kami, lam nazar, kami tidak tinggalkan di dalam neraka seseorang pun daripada mereka yang kamu telah perintahkan kami untuk keluarkannya. Firman Allah lagi, irji'u, kembalilah ke neraka. Fama wajadtum, maka siapa pun yang kamu dapati dalam hatinya ada melakukan kebaikan, ketaatan, walaupun kadar 1 dinar, min khairin, daripada amalan baik, maka keluarkanlah mereka. Fayukhrijun, maka orang beriman akan keluarkan mereka dalam satu jumlah yang besar. Kemudian orang beriman akan berkata, wahai Tuhan kami, lam nazar fiha mimman amartana ahada, kami tidak tinggalkan di dalam neraka seorang pun daripada kalangan mereka yang Kau telah perintahkan kami untuk keluarkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, irji'u, kembalilah ke neraka. Faman wajadtum, maka sesiapa pun yang kamu dapati pada hatinya walaupun kadar kebaikan sebesar zarah, maksudnya amalan baiknya sikit-sikit, terlalu sikit, sangat-sangat sedikit, maka itu pun kamu keluarkan. Fayukhrijun, maka orang-orang beriman akan keluarkan jumlah makhluk yang ramai. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, lam nazar fiha khaira, kami tidak tinggalkan di dalam neraka seorang pun yang telah melakukan pada waktu itu ketaatan dan kebaikan walaupun sedikit. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, illam tusaddiquni, kalaulah kamu tidak mempercayai apa yang aku sebutkan daripada Nabi, faqra'u, maka bacalah kamu ayat yang ke-40 daripada surah An-Nisa. Firman Allah, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi akan seseorang yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Allah takkan zalimi. Sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan berada dalam neraka seketika. Cumanya berapakah kadar seketika tadi? Hanya Allah yang tahu. Kalau boleh kita berdoa dan berharap kita langsung tak perlu ke neraka, sebab siksaannya tak boleh ditahan oleh mana-mana manusia. Maka firman Allah kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kamu tak percaya apa yang aku baru sebutkan daripada Nabi, maka bacalah ayat ini. Allah tidak akan menzalimi sesiapa pun walaupun kadar kebaikannya adalah sebesar zarrah. Wa in taku hasadah, dan jika dia pernah melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, yudha'ifha, Allah akan melipat kali gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan kurniakan daripada sisinya ajran azima, ganjaran yang besar. Fayaqulullah, maka Allah akan berfirman bila manusia, orang-orang beriman telah memberi syafaat kepada sesiapa pun yang pernah melakukan ketaatan dan kebaikan walaupun sebesar zarah,
Maka firman Allah, syafa'atil malaikah, para malaikat telah memberi syafaatnya. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi telah memberi syafaat mereka. Wa syafa'al mu'minun, bahkan orang-orang beriman telah memberi syafaat mereka. Walam yabqa, dan tidaklah berbaki, illa arhamur rahimin, kecuali zat yang maha penyayang daripada sekalian yang penyayang. Fayaqbidu qabdah, maka Allah akan keluarkan satu jumlah yang sangat ramai. Qabdah, lihat pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, jamaah. Pada waktu itu Allah akan keluarkan daripada neraka satu kelompok, satu jumlah yang sangat ramai daripada manusia. Fayukhriju minha, maka Allah akan keluarkan daripada neraka qauman, sekelompok manusia, lam ya'malu khairan qattu, yang tidak pernah melakukan kebaikan. Dia tak pernah buat baik pun. Cuma dalam hati dia pada waktu itu ada keimanan, walaupun sedikit, walaupun sebesar zarah. Maka dia tak pernah buat baik walaupun pada waktu itu sedikit pun. Tapi bagaimanakah keadaan mereka bila dikeluarkan daripada neraka? Qad adu. Adu di sini kata Imam Nawawi bermaksud saru, baris yang kedua. Maka bal maknahu sara, maka jangan diterjemahkan kembali, kena diterjemahkan sebagai menjadi. Qad adu, maka mereka telah menjadi humama, arang, hitam legam. Pada waktu itu mereka telah menjadi hitam legam. Cumanya nanti kita akan belajar, ada sebahagian orang beriman bila tiba pada tahap yang tertentu, maka Allah jadikan mereka pada waktu itu walaupun berada dalam neraka, tetapi pada waktu itu terselamat daripada merasai keperitan api neraka. Mereka rasa sekejap dia. Bukan sekejap tu maksudnya lama, tapi bukanlah selama-lamanya untuk sebahagian orang beriman. Sabda Nabi SAW, fayulqihim fi na'ril hayah, maka orang-orang yang telah menjadi arang kerana lama dibakar dalam neraka, yang tak pernah melakukan sedikit pun amalan kebaikan, mereka akan diletakkan pada anak sungai yang terletak di depan syurga. Yuqalu lahu, anak sungai itu dipanggil Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayakhrujun, maka mereka akan keluar daripada sungai tersebut seperti mana keluarnya biji benih fi hamilis sail, pada apa yang dibawa oleh aliran air. Kan kalau kita tengok bila berlakunya banjir, maka dengan cepat ada tumbuhan-tumbuhan kecil yang tumbuh. Nak menggambarkan cepat, nak menggambarkan segar, nak menggambarkan pada waktu itu tumbuhan tersebut tumbuh dengan sempurna dan baik. Maka begitulah juga orang-orang beriman ketika mana mereka, walaupun mereka tak pernah buat amalan baik, bila mereka dikeluarkan daripada neraka, awalnya seperti arang, hitam legam. Bila dimasukkan ke dalam sungai tersebut, maka mulalah tumbuh semula anggota tubuh badan mereka. Sabda Nabi SAW, ala tarawnaha, tidakkah kamu nampak tumbuhan-tumbuhan tersebut ada pada batu-batu ataupun pada pokok-pokok setelah berlalunya aliran air ataupun banjir di kawasan tersebut. Ma yakunu ila syamsu, maka mana-mana tumbuhan yang pada waktu itu kepada matahari, apa yang ianya pada waktu itu berada pada matahari, maka warnanya adalah usaifir, warna kekuning-kuningan, wa ukhaidir, dan pada waktu itu warnanya adalah kehijauan. Kata para ulama, Nabi nakkan kita faham bahawa orang-orang yang daripada neraka yang keadaannya adalah hitam legam, ketika mana dimasukkan dalam sungai yang berada di depan syurga, yang dipanggil dalam hadis Nahrul Hayah, sungai kehidupan, maka pada waktu itu mereka hidup semula, muncul semula, seperti mana segarnya pada waktu itu tanaman-tanaman tersebut. Cumanya dalam hadis yang lain yang kita akan baca, sifatnya adalah multawiyah. Sifatnya pada waktu itu adalah condong dan bengkok. Gambaran daripada mereka setelah lama dibakar dalam neraka, mereka pada awalnya keluar daripada sungai tersebut dalam keadaan lemah. Namun pada waktu kemudian Allah berikan kekuatan kepada mereka. Wa ma yakunu minha ila dhil, dan benih-benih yang tumbuh namun pada waktu itu di bawah bayangan dan di bawah naungan pokok, tidak terlibat pada waktu itu dengan cahaya matahari, maka warna tanaman itu adalah putih.
Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah Tuan pernah mengembala di kawasan pendalaman." Sebab Nabi boleh kenal, Nabi boleh beritahu pada waktu itu perbezaan dengan detail tanaman yang tumbuh sebagai satu bentuk untuk masyarakat Arab faham dan umat baginda faham keadaan dan situasi mereka-mereka yang ketika mana lahir semula, hidup semula setelah dibakar lama dalam neraka. Sabda Nabi SAW, "Fayakhrujuna kal-lu'lu'." Maka ahli-ahli neraka yang dikeluarkan daripada neraka ini akan keluar seperti mutiara-mutiara yang bersih tanpa ada kesan bakar neraka. Fi riqabihim, namun pada tengkuk mereka ada satu cop dan tanda, ya'rifuhum ahlul jannah, yang penghuni syurga boleh mengenali mereka. Sebab mereka ni langsung tak pernah buat amalan baik, namun ada sedikit keimanan. Maka mereka ini dikenali sebagai utaqaullah, orang-orang yang Allah bebaskan, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam syurga bighairi amalin amiluh, tanpa satu amalan pun yang mereka pernah buat di dunia, wala khairin qaddamu, dan satu kebaikan pun yang mereka pernah lakukan. Maka mereka ini ada tanda dekat tengkuk mereka, utaqaullah, orang-orang yang Allah bebaskan daripada neraka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Udkhulul jannah," masuklah kamu ke dalam syurga. "Fama ra'aitumuhu," maka apa pun yang kamu lihat, maka itu adalah milik kamu. "Fayaqulun," maka mereka akan berkata, "Rabbana," wahai Tuhan kami, "a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin," Dikau telah berikan kepada kami nikmat yang Dikau tidak pernah berikan kepada seorang pun daripada kalangan orang-orang beriman. Maka sebenarnya ungkapan ini sebenarnya nak menerangkan kepada kita, setiap daripada ahli syurga, dia akan merasakan bahawa nikmat dia adalah nikmat yang paling besar. Tak ada orang yang akan dapat nikmat dengan dia seperti dia. Walaupun pada waktu... Buat di sini. Atiyah, sini Atiyah. Sini. Kenapa ngantuk lagi? Bum. Allah. Dah minum air. Ada air ni? Bismillah. Sedap? Nak lagi? Tunjuk semua ada nenas? Ha. Kan ada nenas kan? Seketul nenas kan? Okay, jom. Kita baca hadis. Kita baca. Nak baca hadis nak? Okey. Duduk Nabi. Allahumma salli ala habibina. Tak nak pegang. Yang bawah tu biar aja. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fayaqulu, maka Allah berfirman, "Lakum indi afdalu min hadha," kamu akan dapat lebih baik daripada ini. Maka orang-orang yang masuk ke dalam syurga dalam keadaan tak melakukan satu pun ketaatan dan kebaikan, mereka bertanya, "Wahai Tuhan kami, apakah yang lebih baik daripada ini?" Maka firman Allah, "Ridaya, aku redha dengan kamu. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada," maka aku tidak akan pernah murka kepada kamu selepas daripada ini selama-lamanya. 456, baca. Terus baca hadis ini sampai habis, terus. Maka di sini Imam Muslim menerangkan, beliau pernah membaca hadis ini kepada guru yang lain, iaitu Isa bin Hamad Zughbah al-Misri. Terus. Cuma ada beberapa perkataan yang pada waktu itu gurunya kata tidak ada di dalam periwayatan dia. Terus. Sahun bermaksud jelas, terang, cerah. Maka itu adalah maksud sahun. Maka pada waktu itu beliau berkatalah, kulnalah. Terus,
Wasuktul hadis, dan aku juga telah melanjutkan pembacaan hadis hatta qada akhiruh, sehinggalah selesai, sehingga akhir. Dan hadis tersebut adalah hadis seperti hadis Hafs bin Maisarah, wazada ba'da qawlih, dan ada penambahan pada waktu itu di hujungnya, bi ghairi amilin amilu wala qadamin qaddamu. Terus fayuqalu, maka sebenarnya Imam Muslim nak bawakan kepada kita sanad ini kerana dalam sanad ini ada penambahan yang tak ada pada riwayat yang lain, iaitu berkenaan tentang yang kita biasa dengar tentang halus dan tajamnya titian sirat. Maka dibawakan ini walaupun sanadnya tidaklah begitu kuat, namun dibawakan ini sebab itu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, annal jisra, bahawa titian sirat pada waktu itu adaqqu minasya'rah, ianya lebih halus daripada helaian rambut. Rambut tu dah halus, lebih halus daripada helaian rambut. Wa ahaddu, dan ianya lebih tajam daripada pedang. Dan bayangkan bagaimana kita nak melintasi titian sirat tersebut kalaulah tidak kerana izin Allah dan kerana amalan-amalan yang kita lakukan yang Allah terima. Terus walaisa, maka dibawakan sanad ini nak diterangkan bahagian tersebut yang kita biasa dengar, bahawa titian sirat itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Maka mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 458. Terus terima kasih banyak-banyak Ustaz Anwar, jazakumullah khairan. Terus silakan. Terus riwayat yang ke-458 setelah selesai berkenaan tentang adakah orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat, jawapannya ya. Dan dibawakan begitu banyak hadis oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Terima kasih banyak-banyak anak, jazakillah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Maka Imam Muslim mula membawakan satu hadis yang menarik berkenaan tentang syafaah dan bagaimana orang-orang yang ada pada dirinya la ilaha illallah, al-muwahhidin, orang-orang yang mengesakan Allah, cuma amalan buruknya pada waktu itu lebih banyak, maka akhirnya Allah akan keluarkan mereka daripada neraka. Dan ini sebenarnya sebagai satu perkara yang menjadikan sepatutnya setiap orang yang ada iman pada waktu itu berharap mudah-mudahan tempatnya adalah syurga. Namun kalaulah boleh, kita berharap kepada Allah yang kita tidak perlu langsung untuk ke neraka. Terima kasih banyak-banyak anak, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Allah kurniakan kesihatan dan keberkatan. Okey, riwayat 458 teruskan berkenaan tentang dua benda, syafaat dan setiap orang beriman akan dikeluarkan akhirnya daripada neraka. Terus maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pergi tengok dengan kakak. Kita tengok dengan kakak ni. Kakak bawakan ni. Letak dia dekat atas tilam kat dalam bilik tu. Dia nak rehat, dia ngantuk. Okey, kita baca lagi sedikit. Banyak gangguan sikit. Apa? Duduk dengan Abi. Abi ada kelas. Ni. Bagi dia makanan, dia lapar pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Allah akan memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Yudkhilu man yasha, sesiapa pun yang Allah kehendaki. Dan kenapakah manusia masuk ke dalam syurga? Bukan kerana amalan dia. Manusia masuk ke dalam syurga birahmatihi, kerana rahmat Allah. Bila dah ada dalam syurga, tingkatan syurga berdasarkan amalan. Syurga atas ke bawah, tingkat tinggi ke bawah, itu berdasarkan amalan. Tetapi nak masuk ke dalam syurga adalah semata-mata kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah telah memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Sabda Nabi SAW, kemudian pada waktu itu Allah berfirman, unzuru,
tengoklah, lihatlah, man wajadtum, sesiapa pun, wahai orang-orang beriman, yang kamu jumpa dalam hatinya ada kadar, miskol maksudnya kadar, kadar habbah min khardal, biji sawi daripada iman, maka keluarkanlah dia daripada neraka. Fayukhrajun, maka akan dikeluarkan daripada neraka mereka ini, yang mana keadaan mereka kerana terlalu lama dibakar dalam neraka, humama, pada waktu itu seperti arang. Pada waktu itu dah hangus, dah hitam, dah gelap kerana terlalu lama dibakar dalam neraka. Qad imtahashu, mereka menjadi hangus terbakar. Imtahashu ay ihtaraku. Kita dah belajar perkataan ini beberapa kali. Fayulqawna fi nahril hayah, maka mereka akan diletakkan pada sungai kehidupan yang berada di depan syurga. Fayanbutun, maka akan tumbuhlah semula anggota tubuh badan mereka, fihi, di dalam sungai tersebut, seperti mana cepatnya tumbuh dan segarnya tumbuh benih-benih tanaman, ila janibis sail, di bahagian tepi aliran air, di bahagian tepi laluan banjir. Macam mana kalau kita pergi tempat yang ada laluan banjir, cepat je pokok-pokok yang kecil ni tumbuh. Maka sabda Nabi SAW, alam tarawha, tidakkah kamu melihat kepada benih-benih yang telah tumbuh tersebut, kaifa takhruju, bagaimana ia tumbuh, safra, berwarna kuning, berwarna kekuning-kuningan, multawiyah, dalam keadaan condong dan sengit. Maka safra, warna kuning, Nabi nak berikan perumpamaan pada waktu itu tubuh badannya tidak ada lagi kesan terbakar, bersih, pada waktu itu segar. Multawiyah pula, Nabi SAW nak gambarkan, kata sebahagian para ulama, bahawa mereka keluar daripada sungai tersebut dalam keadaan pada awalnya lemah. Dalam keadaan pada awalnya adalah lemah, sebab mereka dah diseksa lama dalam neraka. Namun akhirnya Allah akan berikan kekuatan kepada mereka. Multawiyah, terjemahnya adalah condong dan sengit. 459, baca sanadnya terus. Maka orang-orang yang tidak pernah melakukan ketaatan namun ada iman sebesar biji sawi, dan mereka dah terbakar lama dalam neraka, sabda Nabi, hingga menjadi arang. Fayulqawna, maka mereka akan diletakkan pada sungai kehidupan, yuqalu lahul hayah walam yashukka, dan di dalam riwayat ini tidak diriwayatkan dengan syak, dengan keraguan. Terus, maka di sini ada beberapa perkataan yang berbeza. Antaranya, kama tambutul ghutha'ah, seperti mana tumbuhnya benih tanaman. Al-ghutha'ah, benih tanaman. Al-ghutha'ah diterjemahkan sebagai sesuatu yang dibawa oleh air. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan benih tanaman. Fi janibis sail, yang tumbuh pada pinggir, pada bahagian tepi aliran air banjir. Wa fi hadis Wahab, kama tambutul hibbah, sebagaimana tumbuhnya benih tanaman, fi hami'ah. Ini perkataan baru. Apakah hami'ah? Lihat kepada baris yang keempat daripada bawah, atinul aswadul ladhi yakunu fi atrafin nahar. Kalau kita nampak pada pinggir sungai, aliran air, ada tanah-tanah hitam yang mana cepat pada waktu itu mengeluarkan tanaman dan tumbuhan, maka itu adalah hami'ah. Diterjemahkan sebagai pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah-tanah hitam. Au hamilah, ataupun apa yang dibawa oleh arus air. 460 terus. Maka sebelum kita baca lebih lanjut tentang syafaah, kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, mazhabu ahli sunnati jawazus syafaah. Mazhab ahli sunnah bahawa Allah akan benarkan pada waktu itu untuk memberi syafaah. Apakah maksud syafaah? Memberi pertolongan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang memerlukan. Nanti kita akan belajar ada 5 jenis syafaah. Apakah dalilnya? Nanti sahabat-sahabat boleh rujuk ayat yang ke-109 daripada surah Taha. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahur rahman. Tidak, pada waktu itu tidak bermanfaat syafaah kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan. Begitu juga ayat yang lain dalam suratul Anbiya ayat 28, dan juga banyak lagi dalil-dalil yang lain.
Maka ada pun sebahagian orang berkata pada baris yang ketiga, wa ta'allaku bimadzahibihim fi takhlidil muznibin wa tajju biqaulillahi ta'ala. Ada yang mengatakan ayat Al-Quran menyebut orang-orang yang masuk dalam neraka tak boleh diselamatkan. Contohnya suratul Muddathir ayat yang ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Begitu juga surah Ghafir ayat yang ke-18, malil zalimina min hamimin wala syafi'. Dan juga ayat-ayat yang lain. Maka kata para ulama, adapun ahli neraka yang Allah sebut tak boleh diselamatkan, maka itu adalah berkenaan tentang mereka yang langsung tidak ada iman. Kemudian baca aqsamus syafa'ah, baca baris bawah dia. Terus baca aqsamus syafa'ah. Maka syafaat terbahagi kepada 5. Lalu kita kena benar-benar faham, bukan pada waktu itu orang yang dosa je dapat syafaat. Ada 5 jenis syafaat yang mana daripada hadis dan Al-Quran yang kita boleh belajar. Yang pertama, mukhtassatun binabiyina, hanya khas untuk Nabi SAW, dan ianya adalah syafaat supaya Allah menghilangkan kesulitan lamanya berdiri di padang mahsyar dan Allah mulakan hisab perhitungan. Itu dipanggil syafaatul kubra. Itu Nabi berikan syafaat untuk semua manusia, supaya Allah tidak biarkan manusia berada lebih lama di padang mahsyar dan Allah mulakan hisab dan perhitungan. Maka ini adalah syafaat yang pertama yang kita boleh belajar dalam hadis. Yang kedua, as-thaniyah fi idkhali qaumil jannah bighairi hisab. Syafaat untuk meminta kepada Allah agar orang-orang yang memang ada iman, amalan baiknya lebih banyak daripada buruk, tapi nak minta kepada Allah agar mereka ini dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dan ini pun adalah khas untuk Nabi SAW. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin ustujibun nar fayashfa'u fihim nabiyuna, iaitu syafaat bagi orang-orang yang telah diwajibkan untuk ke neraka dulu daripada kalangan orang beriman, kerana amalan buruk mereka lebih banyak daripada amalan yang baik. Maka pada waktu itu, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, orang yang dimasukkan ke dalam neraka kerana banyaknya dosanya, maka pada waktu ini adalah syafaat yang keempat untuk dikeluarkan daripada neraka. Dan yang kelima adalah syafaat untuk menambah tingkatan dalam syurga, kedudukan dalam syurga, untuk ditinggikan lagi tingkatan dalam syurga. Maka ada 5 jenis syafaat. 460 baca. Maka hadis ini menerangkan ada sebahagian orang beriman, bila Allah dah siksanya untuk tempoh yang Allah kehendaki, Allah akan matikannya dalam neraka. Walaupun matikan daripada sudut, dia tak rasa dah apa-apa azab, cuma dia masih dalam neraka, sehinggalah waktu dan kadar yang Allah nak keluarkan dia. Terus 460. Sabda Nabi SAW, fa'amma ahlun nari alladhina hum ahluha. Maka ada pun penghuni neraka yang memang mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Fa'innahum la yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalam neraka. Wala yahyaun, dan kehidupan mereka tidaklah seperti orang hidup, sebab kena seksa. Maka sebab itu baca pada waktu itu baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang pertama muka surat sebelah. Maka apakah maksud dia? Baris yang ketiga, minta maaf. Wa amma ma'nal hadis fadh-dhahir wallahu alam, kata Imam Nawawi, adalah orang-orang yang tidak beriman daripada kalangan penghuni neraka, wal mustahiqun, dan mereka yang layak untuk kekal selama-lamanya dalam neraka, la yamutuna fiha, mereka takkan mati dalam neraka, mereka takkan mati. Wala yahyawna fiha hayatan yantafi'una biha, dan kehidupan mereka penuh dengan kesiksaan, seolah-olah tidak ada manfaat daripada kehidupan mereka, tapi mereka takkan mati. Walakin, ini adalah tajuk poin kita. Walakin, dan akan tetapi, sabda Nabi SAW, nasun, ada sekelompok manusia daripada kalangan kamu, iaitu orang-orang beriman,
asabathumun nar, telah ditentukan untuk mereka neraka. Kenapa? Bizunubihim, kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Ataupun perawi ada keraguan, perkataannya adalah bi khatayahum, dengan kesilapan mereka. Fa'amatahullah, bila telah tiba waktu dan tempohnya, maka Allah akan mematikan mereka imatatan, satu bentuk kematian, hatta idza kanu fahma, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, uzina bisyafa'ah, maka diizinkan untuk orang lain memberi syafaat kepada mereka. Fayaji'a bihim dabair, maka pada waktu itu keadaan mereka adalah seperti dabair. Maka lihat dulu kepada baris yang ke-246. Lihat dulu pada baris yang ke-6. Maka di sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandangan pertama, annal muznibina minal mu'minin yumitahumullahu ta'ala imatah ba'da an yu'adzibu al-muddah. Allah akan benar-benarkan matikan mereka setelah mereka diseksa untuk tempoh yang Allah kehendaki. Pandangan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakunun, baris bawah dia, yakununa mahbusin finnar, mereka akan terkurung dalam neraka. Namun pada waktu itu setelah berlalunya beberapa tempoh, min ghairi ihsas, mereka tidak lagi merasa sakit akan azab dan siksaan pada waktu dan keadaan yang Allah telah kehendaki. Maka dia akan berada pada neraka tempoh yang lama. Namun setelah berlalunya beberapa ketika, Allah jadikan mereka tidak merasai pada waktu itu kesakitan, pada waktu itu akan azab. Maka pada waktu itu mereka akan pada waktu itu dikeluarkan daripada neraka. Dabair. Lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada bawah. Apakah maksud dabair? Dabair bermaksud pada waktu itu adalah kumpulan-kumpulan. Maka dibawakan mereka dalam bentuk kumpulan-kumpulan. Fabuthu, maka mereka akan dipisah-pisahkan ketika mana dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, anharil jannah. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, afidu alaihim. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benarkanlah mereka untuk masuk, afidu alaihim, masuklah kamu ke dalam syurga. Fayan butun, maka mereka akan hidup seperti mana cepatnya hidup benih tanaman yang dibawa oleh aliran air ataupun aliran banjir. Faqala rajulun minal qaum, maka salah seorang sahabat berkata, seolah-olah Nabi seorang yang mahir tentang tanaman, seolah-olah baginda pernah tinggal di kawasan desa. 461 terus. Minta maaf. Terus. Terus 462. Maka ini beberapa hadis berkenaan tentang orang yang paling akhir masuk syurga. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui siapakah ahli neraka yang paling akhir akan keluar daripada neraka. Dan orang yang sama tersebut menjadi orang yang paling akhir dibenarkan untuk masuk syurga. Siapakah orang tersebut? Nabi gambarkan kepada sahabat, rajulun, seorang lelaki, yakhruju minan nar, dia akan keluar daripada neraka, habwa, dalam keadaan merangkak, punya lama kena seksa, punya teruk kena seksa, maka dia akan keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Habwa juga memberi maksud mengesot. Apakah maksud habwa? Maka lihat kepada baris yang kelima daripada bawah. Al-habwu al-mashyu 'ala al-yadaini wa rijlain, merangkak. Wa innama qalu 'ala al-yadaini wa rukbatain, dan pada waktu itu disebut juga berjalan di atas lutut. Warubbama qalu, kadang-kala diterjemahkan ala yadayhi wa maq'adatihi, sama ada terjemahnya merangkak ataupun mengesot. Maka ahli neraka yang terakhir ini dia akan keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak.
dah tak ada kekuatan, dah tak ada tenaga, lama dibakar dalam neraka. Moga Allah selamatkan kita daripada neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fayaqulullahu ta'ala lah, maka Allah berfirman kepadanya, idhab, pergilah dan masuklah kamu ke dalam syurga. Maka dia akan berkata, maka sabda Nabi, fayatiha, maka dia akan datang ke syurga, fayuhayyal, maka dia merasakan, digambarkan kepadanya bahawa sesungguhnya syurga telah penuh. Maka dia akan kembali dan berkata, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, aku telah mendapati syurga itu penuh. Maka Allah berfirman kepadanya sekali lagi, idhab, pergilah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka sabda Nabi SAW, dia akan pergi sekali lagi kepada syurga, dan pada waktu itu dia rasakan bahawa syurga telah penuh. Dia akan kembali dan berkata, wahai Tuhanku, aku mendapati syurga telah penuh. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, idhab, pergilah, fadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka sesungguhnya untuk kamu syurga kadar 10 kali daripada dunia. Kadar 10 kali ganda dunia. Dan itu yang kita biasa dengar dalam riwayat, orang yang paling kecil syurga dia adalah orang yang syurganya 10 kali dunia. Kita nak habis pusing Shah Alam pun tak habis pusing. Siapa yang dah habis pusing Shah Alam? Tak ada. Padahal Shah Alam tak besar mana. Bayangkan satu dunia, bayangkan syurganya 10 kali besar dunia. Itu adalah syurga orang yang paling kecil yang mana Allah kurniakan. Maka pada waktu itu bila dia dengar syurga dia adalah 10 kali besar dunia, maka pada waktu itu dia terkejut. Maka pada waktu itu dia terlepas cakap. Maka dia berkata, atas harubi, adakah engkau ya Allah bergurau denganku? Aw tadhaku bi, adakah engkau mentertawakan aku? Wa antal malik, padahal engkau adalah raja segala raja. Maka firman Allah, laqad ra'ai, berkata perawi minta maaf, laqad ra'aitu Rasulullah, demi sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW tertawa, tersenyum sehingga kelihatan gigi geraham baginda. Maka sabda Nabi SAW, itulah orang yang paling rendah adna, paling rendah syurga dia. Masya Allah. Maka daripada sini kita nampak pemurahnya Allah, dan pada waktu itu pengasihnya Allah. 463 baca sanad dia. Di sini perkataannya adalah zahfa. Yang lain semua adalah sama. Zahfa maksudnya mengesot, ataupun diterjemahkan juga sebagai merangkak. Terus yang lain, yang sama ni baca dia sampai habis. Terus maka bila Allah perintahkan untuk dia ke syurga, fayajidu, maka dia mendapati manusia telah mengambil tempat tinggal masing-masing. Maka pada waktu itu Allah berfirman kepadanya, atadhkuru zaman, adakah kamu masih ingat keadaan ketika mana kamu hidup di dunia? Maka dia berkata, ya Allah. Maka pada waktu itu Allah berfirman, tamanna, mintalah apa kamu nak minta. Maka dia pun akan minta semua benda yang dia nak minta. Kemudian Allah akan berfirman kepadanya, untuk kamu apa yang kamu minta, dan 10 kali ganda dunia, itu adalah syurga kamu. Maka lelaki ini terkejut, dia akan berkata dalam keadaan terlepas cakap, atas harubi, adakah engkau bergurau denganku, padahal engkau adalah raja ya Allah? Maka terus qala, terus maka kata perawi, aku melihat Nabi bergembira bila menceritakan hadis ini. Maka Nabi SAW tersenyum sehingga kelihatan gigi geraham baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung balik jam 10.50 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.